Selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah iaitu Prof. Madya Dr. Manisah binti Muhammad Ali dan juga Dr. Khairul Farhah binti Karudin serta dengan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan berkenaan tajuk kes seorang kurang upaya yang telah kami jalankan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya iaitu Syasha Anak Perempuan Azmi dan juga rakan saya iaitu Zemika Anak Perempuan Azmi. Berikut merupakan pengenalan bagi kanak-kanak slow learner yang mempunyai masalah pembelajaran, sebagai contohnya yang boleh mengikuti pelajaran di kelas, kurikulum di sekolah biasa untuk mengikut objektif pembelajaran dengan mudah dan mempunyai daya rangsangan serta daya pengamatan yang rendah. Pelajar-pelajar lembab ialah kanak-kanak yang melakukan dengan teruk di sekolah tetapi tidak layak untuk pendidikan khas. Skor ujian kecerdasan mereka terlalu tinggi untuk pertimbangan sebagai seorang kanak-kanak dengan rincatan mental. Seterusnya adalah matlamat kami dalam kajian ini adalah untuk memahami dengan lebih mendalam bagi tentang cara pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran dalam menjalani kehidupan hariannya. Dengan kajian ini, kami dapat mendedahkan lagi bahawa pelajar yang berkeperluan khas seperti berikut bukan sahaja dapat dikesan dari segi fizikal tetapi mental. Selain itu, objektif dalam kajian ini adalah untuk memupuk sikap rasa prihatin dan peka dalam kalangan pelajar terhadap rakan mereka yang mempunyai masalah tersebut sama ada dalam kelas ataupun di luar kelas. Selepas itu untuk menanam rasa kasih sayang dalam kalangan pelajar dan masyarakat terhadap kanak-kanak yang bermasalah dalam pelajar tersebut. Seterusnya adalah biodata Hamri. Nama pelajar itu adalah Hamri anak lelaki Jahri. Hamri berumur 13 tahun. Hamri juga merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik dalam keluarganya. Hamri berasal dari kampung Merlung RPS Kuala Betis, Gumusan, Kelantan. Hamri suka meluang masa lapangnya dengan bermain bola sepak dan memancing. Ibu dan ayah Hamri adalah seorang penari getah kampung. Pendapatan ahli keluarganya bergantung kepada hasil jualan daripada hasil getah yang mereka toreh. Hamri juga merupakan seorang abang, 2 kakak dan seorang adik lelaki. Seterusnya adalah latar belakang pendidikan Hamri. Hamri bersekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Kuala Betis, Gua Musang. Dan sekarang Hamri mengaji di Sekolah Menengah Tengku Indra Petra 1 Gua Musang. Hamri mempunyai ramai rakan. Hal ini kerana Hamri seorang yang periang dan aktif. Walaupun kekangan dari segi pelajarannya, Hamri seorang yang suka bersikap positif. Oleh kerana Hamri mempunyai masalah pembelajaran, Hamri ditempatkan di kelas pendidikan khas di sekolahnya, iaitu khas untuk pelajar yang mempunyai masalah lembam. Hamri amat gemar dengan cara pelajarannya disampaikan melalui video dan aktiviti. Seterusnya adalah perkomunikasian harian. Hamri seorang yang suka berbual. Ketika Hamri berada di rumahnya, emaknya mengatakan Hamri suka bercakap walaupun pertuturan kurang jelas dan tidak teratur. Hal tersebut sedikit sebanyak membuah rasa lucu dan dapat menceriakan suasana rumahnya. Berdasarkan perkomunikasian pernyataan emaknya, Hamri adalah seorang yang positif dan tidak peduli dengan hal yang remeh-temeh. Dapat dikenal pasti mengapa Hamri mempunyai ramai rakan mahupun di rumah dan juga di sekolah. Seterusnya adalah cabaran-cabaran Hamri. Hamri susah untuk mengikuti pelajaran seperti pelajar lain. Sebagai contohnya, Hamri mengalami kesukaran untuk membaca dan mengira. Hamri juga tidak dapat bertutur dengan lancar dan baik. Sebagai contohnya, ayatnya terkadang terbalik dan tunggang langgang. Hal ini membuatkannya menjadi bahan ejekan dan diketahui oleh rakan-rakannya. Faktor masalah lembam iaitu bakar, tersekat pengalaman, intelek yang rendah, masalah emosi, lemah daya ingatan, faktor-faktor kesihatan dan juga persitaran. Seterusnya ada kesimpulan. Secara kesimpulannya, berdasarkan kajian yang telah kami jalankan, murid ini bukan seorang yang tidak boleh dibentuk, tetapi murid ini memerlukan sedikit perhatian untuk dipulihkan. Perhatian dalam konteks ini bukan sahaja di sekolah,
malah di rumah juga. Perhatian yang diberikan sekurang-kurangnya akan membantu murid ini dalam membaca dan tidak lagi ketinggalan di dalam pembelajaran yang dibawa di dalam kelas. Guru juga tidak seharusnya berputus asa dalam membantu pelajar dalam memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam murid ini. Dengan sikap positif dan periang yang ada pada Hamri, saya yakin dia akan berolah kejayaan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.